Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kali ini untuk minggu ini dan untuk bulan ini sebenarnya. Mungkin bulan ini, bulan April ini, saya akan hanya berkongsi di awal minggu bulan April kerana kita akan melangkah kepada bulan Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan mungkin saya tidak banyak membuat market review ataupun market outlook kerana saya lebih suka untuk fokus kepada peluang mengambil amalan ibadah di bulan Ramadan dan untuk mempersiapkan diri untuk menyambut ataupun mendapatkan malam terbaik di bulan Ramadan, iaitu malam Lailatul Qadar. Tetapi of course sebelum bulan Ramadan ini saya akan cuba berkongsi beberapa ilmu dan juga video mengenai dengan apa yang perlu kita buat sepanjang bulan April dan bulan Mei ataupun sepanjang suku kedua tahun ini di Wall Street. Okey, tanpa membuang masa, we go into the market review dari awal minggu ini hingga pada hari ini, iaitu hari Jumaat. Okey, seperti biasa sebelum kita terus kepada apa yang berlaku, yang telah berlaku dalam pasaran di Wall Street, disclaimer, apa yang saya kongsikan di sini cumalah untuk tujuan pendidikan sahaja dan bukanlah salah satu daripada investment advice. Okey. Okey, sebelum itu subscribe kepada channel ini, Mukris Trading YouTube. Dan make sure tuan-tuan dan puan-puan like video ini ya. Okey, dan pada hari ini dan pada minggu ini satu data yang amat penting akan dikeluarkan di Amerika Syarikat, iaitu NFP ataupun non-farm payroll. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hendaklah melihat benda ini sebelum membuat sebarang tindakan ataupun keputusan untuk membuat pelaburan. Jika tuan-tuan dan puan-puan baru hendak membuat pelaburan ataupun perdagangan di Wall Street. Tetapi yang telah pun masih memegang securities ataupun saham di Wall Street, kita hanya memerhatikan apa impak yang akan dapat diberikan oleh NFP dalam pasaran pada minggu ini dan pada minggu hadapan. Okey. Okay, kita lihat pula pasaran, kedudukan pasaran utama iaitu Nasdaq, Dow Jones Industrial dan juga S&P 500. Apa yang dapat kita lihat di sini, S&P 500 iaitu yang di bawah sekali itu SPX tersebut. S&P 500 telah pun mampu mencerobohi ruang resistance ataupun rintangan 4,000. Dan ini sejajar ataupun sehaluan dengan apa para penganalisa di Amerika Syarikat ataupun di Wall Street menjangkakan S&P 500 untuk mencapai paras 4,400 hinggalah ke paras 4,400 pada tahun ini. Dan kita juga dapat melihat Dow Jones pada masa ini sedang membuat consolidation, iaitu pergerakan mendatar at the moment, sedang membuat rehat lah. Dan teknologi indeks pula ataupun Nasdaq indeks Nasdaq masa ini sedang bergelut untuk melepasi ruang rintangan 13,500 dan dijangkakannya ada potensi jika sekiranya ruang rintangan Nasdaq tersebut dapat dilipasi jauh daripada 13,500, ianya mungkin ada potensi untuk kembali kepada paras 14,000 dan mungkin akan mencapai paras 15,000 jika momentum masih lagi ada. Dan of course kita mesti melihat
jika pergerakan harga ini mampu menembusi ruang rintangan 13,500, kita mahu melihat bahawa volume juga mesti ada untuk menyokong pergerakan terus ke atas. Dan mungkin tuan-tuan dan puan-puan akan tertanya-tanya kenapa pergerakan ini terus membuat tujahan ke atas. Apa yang dapat kita lihat daripada sentimen dan katalis yang ada di pasaran at the moment, ini adalah berdasarkan daripada pentadbiran Presiden Biden yang telah pun mampu meluluskan stimulus package sebanyak lebih daripada 1.9 trilion dolar, dan beneficiary yang banyak dalam rescue plan ini ataupun stimulus package ini lebih kepada infrastruktur dan ataupun prasarana, dan juga industri-industri yang berkaitan dengan infrastruktur seperti real estate, industrials dan juga yang lain. Dan selain daripada itu, ianya membagi tempias juga kepada industri-industri yang lain seperti industri medical care ataupun healthcare dan juga teknologi yang lain. Ya, seperti yang dapat tuan-tuan lihat di sini, ya, impact sektor yang akan ataupun sektor impact yang akan menerima daripada stimulus package 1.9 trilion US dollar ini, seperti yang saya katakan tadi, ialah kepada teknologi, ruang sektor teknologi, komunikasi, more towards kepada 5G, healthcare, more towards the fighting of and the management of COVID-19, dan juga industrial materials dan real estate. Real estate ini adalah kerana Presiden Biden ingin membuatkan perumahan mampu milik kepada rakyat di Amerika Syarikat bagi masa jangka yang panjang, dan ini membagikan tempiaslah kepada real estate dan juga ianya ada tempias juga kepada sektor materials dan juga industrials, ya. Jadi ini adalah sektor-sektor yang patut kita lihat sepanjang tahun 2021 ini hinggalah kepada tahun seterusnya ataupun sepanjang pentadbiran Presiden Biden 4 tahun ini, ya. Dan memang di pasaran pada masa ini kedengaran banyak yang khawatir mengenai dengan teks ataupun cukai yang akan dinaikkan semasa pemerintahan ataupun pentadbiran Presiden Biden ini daripada 21% corporate tax yang ada pada masa ini akan dinaikkan corporate tax tersebut kepada 28%. Tetapi para penganalisa melihat dan pentadbiran Presiden Biden melihat bahawa kenaikan corporate tax ini akan mampu membantu membayar balik stimulus package yang sebanyak 1.9 trilion tersebut. Dan apa yang mereka lihat on the long term, accumulation daripada pembayaran cukai yang tinggi ini akan dapat akan dapat menampung untuk membayar balik stimulus package berjumlah hampir 2 trilion US dollar tersebut. Dan ini akan menyimbangi kestabilan ekonomi dan kewangan lah di Amerika Syarikat. Ini adalah sasaran Presiden Biden, ya. Okey, dan kita sepatutnya melihat dengan adanya stimulus package yang ada pada masa ini, kita melihat beberapa industri yang akan more towards menerima tempias ini, more towards kepada bukan saja bahagian infrastruktur tetapi juga kepada bahagian ataupun sektor teknologi, terutamanya dalam DNA sequencing, robotics, energy storage, blockchain technology dan juga artificial intelligence, ya. Dan kenapa kita melihat teknologi ini amat penting di masa yang akan datang ini? Ini adalah kerana pada ketika ini global economy is moving towards digitalization,
Dan DNA sequencing dan robotics ini amat penting dalam penjagaan kesihatan yang akan datang kerana orang pada masa ini semua mahu sihat, dan DNA sequencing memberikan peluang tersebut untuk mencapai matlamat hidup yang lebih sihat ya. Energy storage juga amat penting pada masa ini. It's a hot topic at the moment kerana we are moving daripada fossil fuel kepada renewable energy, dan untuk menyimpan tenaga-tenaga yang telah pun dijana dari renewable energy tersebut adalah amat penting, dan ketahanan untuk menyimpan energi tersebut adalah amat penting juga. Dan begitu juga kepada blockchain teknologi dan juga artificial intelligence as we moving towards a digital economy dan global digitalization. Kesemua lima komponen ini adalah amat penting untuk mencapai ekonomi yang lebih digital di masa yang akan datang. Dan apa yang berlaku sebenarnya pada masa ini ialah 100 year switching. Kalau kita lihat 200 tahun yang lalu, sebelum adanya minyak ataupun minyak mentah, fossil fuel, kesemua industri yang berlaku di dunia ini pada tahun sebelum 1900, kebanyakan industri ini digerakkan oleh arang batu ya, ataupun coal. Dan selepas itu apabila minyak dapat diterokai dengan teknologi juga, kalau kita lihat di sana teknologi memainkan peranan amat penting juga daripada switching daripada coal fuel kepada fossil fuel, dan sekarang apa yang berlaku, renewable energy ini more towards battery energy storage lah. Dan kita lihat pada masa ini kenderaan sudah mula perlahan-lahan switching daripada internal combustion engine kepada electric vehicle, dan all these things akan membuat peralihan 100 tahun, dan kita akan dapat melihat, dan para penganalisa dan para ekonomis juga melihat bahawa benda ini akan berlaku sepenuhnya mungkin selepas tahun 2050. Dan apa yang kita saksikan pada masa ini ialah persiapan untuk moving towards global digitalization lah ya, global digitalization. Dan seperti yang saya katakan awal tadi, 5 industri komponen ini adalah amat penting ya. Jadi perhatikan saham-saham yang berkaitan dengan DNA sequencing, robotics, energy storage, blockchain teknologi dan juga artificial intelligence. Okey, saya juga ingin berkongsi kali ini kerana ada saya menerima beberapa feedback ataupun private message dan direct message yang mana mereka mahu tahu apakah strategi yang selalu saya pakai di dalam trading saya, dan biasanya saya menggunakan breakout strategy buy high sell high. Saya biasanya melihat satu-satu instrumen tersebut untuk membuat breakout menuju ke atas lah, buy high sell high. Sebagai contoh ialah satu saham ini iaitu Louisiana Pacific Corporation, yang mana pada November yang lalu, November tahun lepas, saya membeli saham ini pada harga $34.28. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan perhatikan apa yang saya buat di sana ialah saya memperhatikan untuk saham ini untuk melepasi 52 week high. That's why the strategy yang saya selalu saya gunakan ialah buy high sell high ataupun breakout strategy. Dan menggunakan strategi ini, kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat, sehingga kini dia memberikan peluangan lebih daripada 66% dalam masa 19 minggu daripada tahun lepas hingga sekarang ini ya. Jadi ini membuktikan breakout strategi ini memang still applicable, memang masih berkesan. Yang penting ialah kita mesti pandai memilih
saham-saham tersebut menggunakan fundamental analysis, dan fundamental analysis yang selalu saya gunakan ialah menggunakan Slim. Dan kalau tuan-tuan perhatikan, Louisiana Pacific Corporation ini ataupun LPX ini mempunyai fundamental yang memang padu dan mantap, dan di sanalah saya mula berminat dengan saham ini, dan saya mengintai untuk memasuki saham LPX ini pada harga 52-week high yang berlaku pada November tahun lalu, ya. Okay, jadi ini semua memang berkesan. It's a very simple strategy, it's a very simple trading techniques yang memang berkesan over time, ya. Time and time, it is a very effective trading strategy. Of course, tidak ada trading strategy is 100% memang cun punya. Memang ada juga pada ketikanya strategi ini tidak akan berfungsi dengan baik, dengan efisien. Ini bergantung lagi kepada pasaran kepada keseluruhannya, ya. Dan semua ini tuan-tuan dan puan-puan dapat mempelajari the first step dalam pelaburan di Wall Street dengan membeli ataupun melanggan e-book yang baru dikeluarkan oleh Capital.my, yang mana saya dan juga Tuan Izzah Izami mengarang, ataupun buku ini mengarang lah, is one of the author lah di dalam e-book ini dari Malaysia ke Wall Street. Jadi saya sarankan yang hendak berjinak ke Wall Street untuk membeli buku ini dan membaca buku ini untuk mendapatkan ilmu yang kami kongsikan di dalam e-book ini, untuk tuan-tuan membuat persiapan untuk berjaya dalam pelaburan di Wall Street. Dan kalau tuan-tuan berminat untuk membeli e-book ini, ada link di dalam YouTube ini, dalam description di bawah YouTube ini nanti, dan tuan-tuan dapatlah klik, ya, untuk membuat pembelian melalui link tersebut. Jadi sekian saja perkongsian saya untuk kali ini, insyaAllah untuk bulan April ini. Dan make sure sebelum tuan-tuan leave this video channel, please make sure untuk subscribe video ini dan like video ini, ya, untuk perkongsian yang seterusnya di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.